ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم من سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إلى آخر الآية صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang demi ruang, peluang demi peluang. Sampailah pada malam ini kita dah pun selesai puasa 30 hari pun Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Allah dah bagi selesai 30 hari. Kemudiannya dianugerahkan kita dengan satu hari nama Hari Raya Aidil Fitri. Juga dah pun selesai. Maka syukur banyak-banyak sampai ke hari ini selesai pula sebulan Syawal. Habis pula dengan puasa 6 sampai selesai Syawal. Tapi rupanya rumah terbuka tak selesai juga. Walaupun puasa 6 dah habis, Syawal pun dah habis, dah masuk bulan lain dah, tapi ada lagi bulan-bulan, ada lagi rumah-rumah terbuka Aidil Fitri masih lagi tertangguh. Tu dia tuan-tuan, raya sampai melangkau terus Syawal. Ini tahap raya apa wallahu aalam. Seronok tengok tuan-tuan kita raya. Bila mai puasa, tuan-tuan tak semua orang puasa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga kita jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Selalu saya sebut jadi pandai bersyukur. Kenapa? Nak bersyukur kena pandai. Nak bersyukur kena cerdik. Dia kena fikir cara orang lain tak fikir. Dia kena fikir luar daripada kotak pemikiran orang lain. Kalau orang lain fikir duit itu sebagai satu nikmat yang perlu disyukuri, bagi dia duit itu bukan nikmat yang perlu disyukuri saja, tapi nikmat lebih besar lagi ialah nikmat jadi orang Islam. Yang tu paling awal dia kena syukur. Nombor 2, kekal dia sebagai masih lagi beriman kepada Allah. Nombor 3, masih kekal lagi momentum sebagai ahlul ibadah yang ada ilmu. Ahlul ibadah kena ada ilmu. Kalau jadi ahlul ibadah tak ada ilmu tuan-tuan, kita tertipu dengan bisikan syaitan, tertipu dengan bisikan iblis. Lama kelamaan orang yang jadi ahli ibadah tanpa ilmu, takut-takut momentumnya tak lama, istiqamahnya tak lama, dia cepat kecundang, maka kufur kembali kepada Allah. Sebab itu dia kena jadi orang yang berilmu lagi pandai beribadah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita nak sambung balik. Lepas dah kita raya, lepas kita puasa, lepas kita puasa 6, lepas habis dah sebulan sambung raya, sambung balik tuan-tuan, ujung ni al-infitar.
Kita ambil surah Al-Infitar malam ni tuan-tuan. Surah yang mengandungi 19 ayat. Surah ini ialah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah dengan 19 ayat. Surah Al-Infitar, surah yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat dan pembalasan amalan serta kutukan terhadap manusia yang ingkar nikmat Allah. Yang ingkar nikmat Allah. Dia tak pandai nilai nikmat. Dia tak pandai nilai nikmat boleh tarik nafas, boleh buang nafas balik. Dia tak pandai nak nilai, dia kira duit itu satu nikmat. Duk merongot tak ada duit, duk meratus tak ada duit, tapi dia tak tengok jari boleh bergerak, tangan boleh bergerak, kaki boleh bergerak, mulut boleh bercakap, lidah boleh bertutur dengan begitu fasih. Yang tu semua dia tak pandai nak bersyukur. Yang dia tahu ada duit baru bersyukur. Tuan-tuan, kita tertipu dengan dunia ni tuan-tuan. Tertipu dengan harta dunia. Tertipu dengan jika ada rumah baru boleh bersyukur. Kalau takat sewa rumah tak payah bersyukur. Nak syukur apa ustaz? Rumah sewa. Rumah sewa dia tak tahu syukur. Dia tak kira tuan-tuan orang yang tak ada rumah. Macam mana dengan orang di luar negara yang hanya berkhemah? Macam mana dengan orang di Syria rumahnya ganap, tinggal selai sepinggang keluar daripada bangunan, luka parah, mak ayah hilang. Dia tak pandai bersyukur. Dia sewa rumah dengan isteri dia, duk meratus. Sampai bila nak menyewa lagu ni? Isteri pun merongot, suami bertambah stres. Tuan-tuan, ini dunia hari ni. Dia tak pandai bersyukur ketika mana Allah kurniakan dengan dia kepada dia anak. Dia dapat anak, dia duk meratus. Ada anak pun menyusahkan. Ada anak pun buat apa? Buat makan, kita nak kena bayar, tak tanggung dia pula. Dia tak pandai bersyukur. Dia tak tengok apabila orang yang tak ada anak. Dia tak tengok apabila orang yang ada anak dan diberikan Allah ujian anak itu, ya, jadi orang yang tak kurang sempurna. Dia tak pernah tengok tuan-tuan. Dia tak pernah melihat bagaimana ujian-ujian Allah pada orang-orang yang terdahulu, yang mana dia tak pernah tengok tuan-tuan. Dia hanya memikirkan tentang kesusahan dia. Dia tak pernah compare dengan kebahagiaan yang Allah bagi dekat dia. Satu ujian yang dia kena, dia lupa hari bahagia dia. Dia lupa hari dia pernah senang. Dia lupa hari Allah pernah bagi dia seronok. Dia lupa kerana dengan satu ujian kecil yang Allah bagi dekat dia. Maka tuan-tuan, hari ni kita nak bincang pasal ayat 1 sampai ayat 8 dari suratul Al-Infitar. Baik. Ayat tuan-tuan sedap. Dia suam-suam sedap. Ke ayat Telaga ni? Ayat Telaga ni memang ayat mineral betul kan? Ayat bukit kan? Masya-Allah. Ni pun satu tempat yang istimewa lah. Istimewa lah kat Binjai ni. Berapa ratus tahun dah, berapa puluh tahun dah? Tak pernah kering. Allahu Akbar. Ini satu benda besar. Baik tuan-tuan, sambung. Nama surah ini dinamakan dengan nama Al-Infitar kerana mengambil firman Allah di permulaan surah. Allah Ta'ala berfirman, Idza samaun fatarat, dan apabila langit itu terbelah. Bila langit itu infitar, artinya apa? Pecah, belah, ni pecah dan terbelah-belah. Satu hari Nabi kita SAW pernah ditegur oleh Sayyidatina Aisyah. Dia tengok Nabi bangun malam semayang, solat Nabi tak boleh siapa-siapa challenge. Aisyah tengok, Aisyah cemburu. Aisyah rasa pelik. Para sahabat tengok, para sahabat cuba meniru, cuba mengikut daripada belakang, tetap tak boleh ikut. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah kata apa? Aku pernah ikut belakang Nabi solat malam. Aku cuba berdiri selama mana Nabi baca surah pada rakaat pertama. Ternyatalah aku
terus mufaraqah keluar terus, aku duduk belakang, aku tengok Nabi semayang. Kenapa? Surah yang Nabi baca itu, aku ingat Baqarah itu telah selesai dengan satu rakaat. Tuan-tuan, kalau imam kita baca satu rakaat suratul Baqarah saja, ingat yang belakang tu semua jadi Baqarah tu. Makmum semua ditunduk jadi lembu betina semua, tuan-tuan. Sebab apa? Baqarah, tuan-tuan, dia merangkumi juzuk 1, juzuk 2 dan masuk juzuk 3. Tuan-tuan, Nabi baca satu rakaat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ingat selesai dah, ingat habis dah Baqarah tu. Nabi sambung terus dengan Ali Imran. Betul, Sa'ad kata lagi, aku ingat Ali Imran habis dah, sambung dengan An-Nisa pula. Tuan-tuan, rakaat yang pertama semayang malam, bukan semayang isyak. Tuan-tuan suruh buat pasal semayang isyak, buat lagu tu. Tuan-tuan, nak cerita apa? Nabi semayang sorang-sorang, Nabi lama. Sahabat Sa'ad kata apa? Aku tak mampu nak ikut, aku duduk belakang, aku duduk terus, aku tengok Nabi semayang. Aisyah pelik. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, kenapa wahai kekanda, solat kamu begitu kukuh, begitu kuat, hatta tatafattarat. Ni al-infitar ni, hatta tatafattarat, sampai terbelah dan pecah kaki kamu. Maksud apa? Berdiri lama itu menyebabkan kaki Nabi pecah, terbelah. Kenapa? Nabi kata apa? Ya Aisyah, ala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, takkah aku suka nak jadi hamba Allah yang paling tinggi syukurnya kepada Allah? Tuan-tuan, mahal dah ayat tu, mahal. Nak menzahirkan kesyukuran, bukan buat kenduri kesyukuran. Nabi beribadah lama kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan lagi ibadah. Kita kalau nak syukur, buat kenduri kesyukuran, semayang tak, buat kenduri sampai waktu asar, zuhur entah ke mana, asar apatah lagi. Ni buat kenduri apa ni? Kenduri kesyukuran. Saya panggil semua masjid-masjid, tok-tok imam mai buat tahlil rumah saya, dan doa selamat. Bagus. Tuan-tuan rumah, tuan-tuan, buat kenduri, zuhur tolenji, isyak, tuan-tuan, asar lagi tolenji, lingkup terus dengan isyak dengan asar. Lepas asar, penat, lena maghrib pun entah ke mana, tuan-tuan, isyak dia mangkit, weh, tak semayang noh. Baru dia sedar tak semayang. Lega lah dah buat kenduri ni, rasa lega lah. Kita buat yang sunat, tapi kita tak buat yang wajib. Nabi buat apa? Nabi menunjukkan tanda syukur Nabi dengan menguatkan lagi ibadah Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada namanya sujud syukur. Paling tidak sujud syukur. Salah tak buat kenduri kesyukuran? Tak salah kalau buat panggil, tak salah. Tapi jangan lupa yang wajib. Yang wajib jangan lupa. Jangan pula buat kenduri kesyukuran, jemput mai hak orang YB, jemput mai hak yang mana yang mana hak orang atas jemput, tapi kita lupa kepada orang miskin yang duduk belakang rumah kita. Kita layan orang kaya lebih daripada orang miskin. Patutnya orang miskin jadi VVIP kalau buat kenduri kesyukuran. Bukannya panggil VVIP jadi VVIP hari tu. Kita layan dia habis-habisan, orang susah melarat dekat luar, tuan-tuan. Tak apa nak kena. Tak apa nak kena. Sama macam panggil anak yatim, panggil budak tahfiz. Panggil budak tahfiz kalau tuan-tuan,
Jangan duk buat gila dalam kenduri yang panggil budak tahfiz. Ni pesanan penaja. Dengar elok-elok. Kalau panggil budak tahfiz, layan budak tahfiz macam tahfiz. Jangan panggil budak tahfiz tapi majlis itu ada karaoke. Hang narai ahli Al-Quran. Tapi habis buat majlis karaoke dengan kugiran, dengan menatang apa semua ada. Panggil budak tahfiz masuk dalam majlis tu. Ni apa cerita? Sebab tu tuan-tuan, hati-hati, jaga-jaga supaya kita tak mencampuri antara halal dengan haram. Buat apa panggil budak tahfiz? Sebab nak cari keberkatan dan rahmat Allah. Seperti mana pernah yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah buat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berlaku perang, iaitulah perang Yamamah. Perang Yamamah yang menonjolkan peperangan antara umat Islam dan berperang dengan tentera Musailamatul Kadzab, tentera Nabi palsu, geng-geng yang telah murtad. Bila perang tuan-tuan, kali pertama perang, panglima perang Khalid ibn al-Walid. Perang tuan-tuan, geng yang sesat ni, geng-geng sesat ni, dia berjaya kumpul 40,000 bala tentera. Tu sesat tu, yang mengaku Nabi tu. 40,000 orang follow dia. Bila 40,000 orang bila 40,000 orang tuan-tuan dia dapat kumpul, apa jadi tuan-tuan? Tentera round pertama Khalid ibn al-Walid kalah. Patah balik semua, atok strategi lain. Sayyidina Abu Bakar buat apa? Strategi nombor 2 diguna pakai. Yang pertama, dijemput, dipanggil tentera-tentera veteran perang dulu daripada Saki Baki, daripada tentera-tentera Badar Kubra 313. Ramai yang telah pun meninggal tuan-tuan, tinggallah beberapa orang para sahabat. Sahabat lain rasa pelik. Wahai Abu Bakrin, pasal apa panggil geng ni? Pasal panggil mereka ni? Abu Bakar senyap, tak jawab apa. Nombor 2, Abu Bakar jemput siapa? Budak tahfiz. Bukan budak tahfiz, sahabat-sahabat Nabi yang hafizul Quran, yang hafal Quran. Lagi para sahabat lain pelik. Pasal apa panggil geng yang hafizul Quran ni mai? Sedangkan kalau panggil mereka ni, kalau mereka mati dalam peperangan, kita hilang orang yang hafal Quran. Abu Bakar senyap lagi. Nombor 3, Abu Bakar jemput, panggil mai batalion perang daripada tentera Badui, tentera Arab Badui, Arab kampung yang memang tak reti takut. Kumpul semua tuan-tuan. Para sahabat pun duduk depan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terang satu persatu. Kamu tahu tak apa sebab panggil tentera Badui? Tentera Badui adalah tentera terbaik yang tak pernah takut dengan musuh. Sebab mereka ni terlatih dengan environment, keadaan duduk di tempat yang begitu kuat cabaran dia. Duduk celah-celah bukit, duduk celah-celah gunung, duduk di tengah-tengah padang pasir, tak ada rumah, hanya berkemah. Nak makan binatang, berburu. Ni tuan-tuan, tentera-tentera Badui ni. Nombor 2, pasal apa Sayyidina Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, awak pergi panggil budak-budak tahfiz ni, sahabat-sahabat yang baca Quran ni? Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah, kamu tahu tak, apabila golongan hafizul Quran itu berada di mana-mana kumpulan, maka kumpulan tersebut akan dilindungi oleh Allah dengan tentera-tentera malaikatnya. Tuan-tuan, tu hafizul Quran tu. Tiba-tiba mai zaman kita, budak tahfiz Quran masuk dalam satu majlis, campur aduk antara halal dengan haram. Lu duduk, lu fikir tengok. Fikir tengok. Panggil masuk kenduri kahwin, panggil budak tahfiz, duk ustaz dengan pengantin buka ikut suka hati, panggil budak tahfiz main makan sekali. Apa cerita?
orang panggil nak bagi berkat. Nombor 3, ya Amirul Mukminin. Pasal apa panggil yang tentera 313 dulu tinggal berapa orang? Ya, tentera veteran ni, depa ni simpan lagi bagus sebab depa tak boleh buat apa dah. Depa dah berumur berusia dah. Aku bukan suruh depa perang. Sayyidina Abu Bakar kata, aku bukan suruh depa perang, aku suruh yang geng Hafizul Quran ini dan juga yang geng-geng Badar Kubra ini hanya berada dalam batalion tersebut, supaya batalion tersebut Allah rahmati dia dengan bantuan-bantuan pertolongan datang daripada Allah. Asbab Hafizul Quran dengan tentera Badar ada kat situ. Nampak tuan-tuan? Tu yang kita kata tuan-tuan, bila masuk perang 40,000 tuan-tuan, lawan tentera Islam tak sampai 10,000. Berkecamuk tuan-tuan keseluruhan tentera-tentera Yamamah. Akhirnya terbunuh Musailamatul Kazab. Nampak tak? Ni yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, tentang barakah, tentang rahmat Allah kepada orang yang ada kelompok-kelompok hafal Quran ini. Jadi kita kena pandai guna orang Hafizul Quran ini. Baik tuan-tuan, sambung. Seterusnya, tengok pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Infitar. Idza as-samaa'u fatarat. Idza, apabila. As-samaa'u. Tuan-tuan dengar elok-elok. Kalau as-sama' artinya langit. Kalau as-samak, kaf. As-samak artinya ikan. Bunyi lebih kurang, beza dia hamzah dengan kaf. Satu sama, satu samak. Maknanya sama artinya langit, as-samak artinya ikan. Baik tuan-tuan, as-samak mashwi, ikan bakar. Apa ni mah? Teluk tempoyak. Teluk tempoyak kan. Tu dia panggil wilayatus samak mashwi. Wilayah daerah ikan bakar. Baik, orang sebut teluk tempoyak, kita nampak apa? Nampak ikan bakar kan? Dia panggil wilayah samak mashwi, daerah kawasan ikan bakar. Baik tuan-tuan, kalau kita sebut as-sama' mashwi, nak kiamat lah. Langit apa? Langit bakar. Baik tuan-tuan, moga Allah berkati mamu kita mai daripada Johor. Allahu Akbar. Sudah main seorang lah, insya-Allah. Azim. Ini Mufairus kita dengan Toke Hamid, kedai warung Hamid tarik pakar buat nasi biryani. Main beras berang. Kaki pun sakit-sakit. Allahu Akbar. Baik tuan, sambung. Idza as-samaa'un fatarat, apabila langit fatarat. Tak mau terjemah apa dia? Tadi dia cerita lah Nabi punya kaki tu apa? Terbelah ataupun pecah. Maknanya langit itu istilah infatarat, satu istilah nak menunjukkan satu sifat benda itu terjadi. Apabila kau takat dia terbelah, infitarat tak sesuai. Takat terbelah. Ini bermakna tuan-tuan, dia crack, hancur. Langit ni dia crack, prak, hancur, pecah. Kalau terbelah, lalu terbelah. Ni tak, dia crack, hancur. Ini artinya infatarat. Istilah ini juga dipakai kepada kumbulah. Kumbulah ni artinya bom. Bom dia panggil infitar ataupun dia panggil infijar.
Dua istilah. Kalau tuan tengok paper-paper Arab, dia akan pakai dua istilah. Satu infitar, satu lagi ialah infijar. Infijar ni maksudnya letupan. Infitar artinya letusan. Boom, bunyi itu dan dia pecah. Ini maksudnya infitar. Baik. Idzal kawakibun tatharat. Dan idza, apabila kawakib. Apa tu kawakib? Tuan-tuan pernah dengar tak cerita nujum 4 belalang? Pasal apa panggil ahli nujum? Saya dah bisa sebut kat ni pinjai ni. Tuan buat leceh tak ingat. Pasal apa panggil ahli nujum? Nak balik ya. Makan ketupat, makan apa semua, habis lupa. Baik. Kenapa panggil ahli nujum? Main nak abang. Inilah sabang lah. Nujum itu datang atas asal perkataan najmun. Najmun itu bintang. Nujumun artinya bintang-bintang. Ahli nujum artinya ialah ahli yang pandai tentang bintang. Itu dia panggil ahli nujum. Ahli nujum negara masuk menghadap, tu ahli nujum. Siapa dia? Orang yang pandai menelik, itu dia panggil ahli nujum. Sebab tu dalam cerita ke Piramli, dia tak panggil tabib. Tuan perasan tak? Dia tak panggil tabib. Dalam cerita Alibaba punya apa? Dalam cerita apa? Ahmad Al-Bab. Piramli dia sebut satu nama. Waktu anak dia menangis, mak dia kata apa? Syawal, mak ada dengar dekat ujung kampung sana ada satu tabib nama Tabib Effendi. Tuan tak perasan? Saya seorang perasan. Tabib Effendi. Piramli kata apa? Tabib Effendi ke vakansi ke apa ke semua tak guna, dah duduk menangis juga dia kata. Tabib bila mai pergi jumpa tabib, doktor yang keluar. Sebab apa? Sebab memang tabib itu ialah doktor. Bila mai cerita apa nujum 4 belalang, istilah itu diguna pakai dengan nama ahli nujum. Nujum itu bukan bahasa Melayu. Nujum itu ialah bahasa Arab yang artinya ialah bintang-bintang. Orang yang pandai tentang penstrukturan bintang. Okey. Apa pula kena mengena dengan kawakib? Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba. Ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku. Dan apabila Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati inni, wahai bapakku, inni sesungguhnya aku, ra'aitu telah lihat dalam mimpi dia, ahada asyara 11 kaukaba, 11 bintang. Sini wa idzal kawakibu. Dan idza apabila kawakib, apa dia? Bintang. Tadi apabila langit ini terbelah, hancur, meletup dan dia berkecai, berpecah-pecah. Sekarang wa idzal kawakibun, dan apabila bintang-bintang intatharat, bintang-bintang berguguran, jatuh berselerak. Bukan jatuh setempat, jatuh merata-rata. Bintang di sini tuan-tuan, kalau kita rujuk balik dalam surah Yusuf, dia sebut ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Ahli tafsir menterjemahkan bahawa 11 itu merujuk kepada
bukan bintang, tapi kepada planet. Yang tuan-tuan duk jumpa Neptune, Venus, apa lagi, Marikh, Pluto dalam kiraan kita akan menemui 11 lagi planet, 11 planet kalau berdasarkan daripada ayat ni. Tapi tidak termasuk wasyamsa wal qamar, kerana dalam ayat ni Allah sebutkan, Yusuf kata, aku telah lihat dalam mimpi aku nampak 11 bintang, wasyamsa, dan juga matahari, wal qamara, dan bulan. Maknanya 11 bintang itu satu, tak termasuk matahari dengan bulan. Ra'aitum li sajidin, dia sujud kat aku. Nak menunjukkan kata kerasulan Nabi Yusuf alaihi salam, tuan-tuan. Dan kawakib kat sini bermaksud planet, bermaksud planet yang lama ni dia jadi bintang-bintang kita kat langit. Kalau sekarang pun kita tengok kat langit, kita tak nampak macam hari tu lah. Hari tu sekali kan, dekat bulan puasa yang nampak planet apa ke, duduk tepi dengan bulan dekat sangat tu. Kita nampak dah, kita tak kata dia planet, kita kata dia apa? Bintang. Kita nampak dia bintang sebab dia berkelip-kelip. Begitulah tuan-tuan, Al-Quran lebih mendahului daripada ilmu astronomi. Ahli astronomi kaji pula, kaji kena tak? Kena masuk, elok lah. Baik tuan-tuan. Kemudian wa idzal biharu fujirat, wa dan idza, apabila al-bihar. Kalau bahrun kita panggil dia laut, bahrun satu laut, bahrun matang, bahrun binjai, laut binjai, satu laut ha? Kalau bihar artinya apa? Dia panggil jam'u taksir, jamak taksir. Benda yang bihar artinya dia tak ada kaedah, tapi Quran sebut bihar artinya apa? Lautan-lautan. Maknanya merujuk pada bukan satu laut, satu dunia punya laut dengan 70% di atas muka bumi ini adalah daripada isi padu air. Bersamaan dengan tubuh manusia, manusia punya tubuh badan 70% adalah air. Satu alam ni punya dunia sama juga, satu dunia ni tuan-tuan adalah merupakan 70% kedudukan bumi, isi padu bumi adalah air, 70%. Tuan-tuan, tak pelik ke hari tu baru-baru ni kita duk kalut sebab tak ada air? Tak kalut, tak pelik tuan-tuan. Satu dunia ni 70% adalah air. Tiba-tiba orang mengadui tak ada air. Simple tak? Allah Ta'ala nak bagi tahu kita, hanya hang pandai. Hanya hang pandai. Kita masa tu duk ingat apa? Bila baru-baru ni dia bubuh 40% 40 hari saja lagi ada untuk kegunaan rakyat Pulau Pinang. How do you feel? Macam mana perasaan kita? Asal apa? Asal 40 hari tu pakai duk menghitung hari, hitung hari. Bila lah nak habis? Mamu nak niaga tak boleh dah, ayat tak ada. Ha. Tak tahu dengar pula kata apa ni, Sungai Muda kering pula dah. Lagi kalut. Dia fikir Allah Ta'ala nak bagi apa? Musim pula musim panas. Panas tak hujan. Kita mula fikir apa? Kita fikir ya Allah, apa nak jadilah tempat kami ni. Tu tengok pula dalam TV dekat Bangladesh, jalan dia, jalan tar dia, jalan melekat tayar ni, kepanasan 45 darjah Celsius. Jalan kita boleh jadi gitu tak? Boleh jadi. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, tar Malaysia dengan tar Bangladesh tak sama kualiti.
Ini dari sudut kita panggil teknikal lah. Malaysia punya petar, tak salah saya, dia boleh tahan sampai 46-47 darjah Celsius. 46-47 tu dia boleh tahan lagi. Maknanya kalau dia panas, dia masih lagi serap haba. Lebih daripada tu, jalan baru melekat kaki ya. Jadinya tuan-tuan, di Bangladesh tu kita faham lah, third world, negara dunia ketiga yang agak miskin, agak masuk orang susah, dia punya kualiti tak sama. Tuan, orang pijak lagu tu, orang pijak tu melekat lah. Baik tuan, nak cerita apa, kita susah hati, tapi Allah Ta'ala punya maha kuasa dan maha pengasih, maha penyayang kita ni. Maksiat bukan berkurang, makin bertambah. Ayang tak ada ke apa tak ada, maksiat bertambah. Raya sambut campur dengan maksiat sekali. Buat sambutan raya lagi merapu. Aidilfitri nampak macam sambut konsert, lagi merapu. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala lepas tak sampai berapa lama, kita punya doa, ya Allah bila nak bagi turun hujan, Allah bagi hujan selebat-lebatnya tuan-tuan. Tutup terus kes sayang tak ada. Dia bagi 3 hari direct perang hujan, senyap. Ada orang kata inilah hasil pembenihan hujan. Hak menurunkan hujan adalah hak Allah. Nahnu narzuqukum, kami yang bagi rezeki kat kamu, bukan manusia. Manusia ikhtiar, kalau Allah nak tahan, dia tahan. Buat pilih benih hujan ke, pokok hujan ke, apa ni, baja hujan ke, tetap dia takkan turun. Tapi Allah yang punya kuasa yang nak menurunkan hujan. Baik tuan-tuan, wa idzal bihar, dan apabila bihar, lautan-lautan satu dunia ni, fujirat, kalimah ni dipakai dengan syaddah, fujirat, bukan fujirat tapi fujirat. Artinya apa? Apabila lautan dijadikan meluap seluap-luapnya, maknanya kepanasan yang tak ada siapa sanggup menanggung lagi. Kepanasan yang melampau. Hari ni orang tengah cakap tentang soal gunung berapi yang aktif di keliling Malaysia hari ni. Malaysia dulunya di luar lingkaran api Pasifik. Hari ni tuan-tuan, tahun 2023, keliling Malaysia ni, gunung-gunung berapi yang di luar daripada Malaysia semua aktif. Bila aktif, maknanya apa? Gunung berapi aktif di lautan. Yang ni yang tuan-tuan yang berlaku tsunami dulu. Bila gegaran berlaku, gunung berapi meletus dari lautan, dia akan muncul apa? Satu, dia akan muncul larva, kepanasan lautan yang tak boleh terbayang dah. Nombor 2, akan berlaku tsunami yang lebih besar dari dulu. Yang ni tuan-tuan yang kita kena betul-betul ambil iktibar. Pulau Pinang seronok dengan pembangunan pesat, alhamdulillah. Tapi ingat, kuasa Allah melangkaui pembangunan dan juga kemodenan manusia. Allah boleh ranapkan dengan satu ketika, sikit dia, 1 second, Allah Ta'ala boleh meranapkan semua. Allah tunjuk di bumi Turki, Allah tunjukkan di bumi Turki macam mana Turki itu diranapkan bangunan-bangunannya. Seindah tempat, hilang sekelip mata. Signal tak diberi. Di Pulau Pinang, kalau hujan lebat, ada signal tanda air nak naik. Betul tak? Saya duduk kawasan air naik ya tuan-tuan. Saya tahu air naik, apa akan berlaku, tanda-tanda akan ada. Parit penuh, air tak berjalan. Tak ada air duk lari ni, yang tak lari dah. Maknanya sungai sebab ah. Sungai tengah sebab, tengah duk tendang air naik. Bila air tak jalan dah, kami tahu tanda-tanda itu adalah air akan naik.
Tengok pula tarikh bulan Islam. Hujan ni tarikhnya bila? Kalau bulan naik, maknanya apa? InsyaAllah ayak besar. Kalau ayak besar, standby. Rumah-rumah yang duduk keliling tu semua standby. Kita akan habaq dalam WhatsApp group bahawa standby, ayak akan naik. Tak payah tunggu meteorologi lah, kita dah boleh baca dah. Sebab kita dah terbiasa dengan ayak macam tu. Tu ada signal. Kalau gempa bumi ada signal tak? Tak ada signal. Dia main sekali hancur, pak, habis senyap. Tu yang turun surah idza dzulzilatil ardu dzalaha. Tuan-tuan, nak mencerita tentang kegoncangan yang bakal berlaku. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan apabila maka setiap jiwa orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Hari itu semua orang nanti tahu benda apa yang hang buat bermanfaat, benda apa yang hang buat merugikan. Kenapa? Sebab manusia akan nampak siap-siap di mana kedudukannya selepas dia nak mati. Orang nak mati, dia nampak tempat dia kat mana dah. Dia tahu dah tanda-tanda tu nak pergi ke mana. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu daripada berbuat derhaka terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu? Apa yang mengalihkan kamu, yang telah pun menyebabkan kamu tertipu dalam dunia ni sampai kamu terpaksa derhaka kepada Tuhan kamu? Sedangkan nikmat yang Allah bagi terlalu banyak. Derhaka tetap jadi pilihan kamu. Kemudiannya allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh kamu seimbang. Allah telah cerita balik tentang nikmat apa yang telah Allah beri. Bagi jadi kamu dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam itu di darat dan di bumi, di darat dan di lautan. Manusia boleh hidup di darat, boleh hidup di lautan. Cari rezeki di darat, cari rezeki di lautan. Bahkan di langit pun cari juga rezeki. Fil barri wal bahr. Kemudiannya yang telah menciptakan kamu dengan sesempurna, bagi kemuliaan, bagi ahsani taqwim, sesempurna kejadian. Tapi manusia tetap balik derhaka kepada Allah. Dan last sekali dalam ayat yang ke-8 untuk tajuk ini, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuh kamu. Mai pi bentuk lagu mana pun Allah susun bagi elok dan rapi. Semua manusia sama ciptaan Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga dengan 8 ayat ini memberikan kita implikasi terhadap cara berfikir kita tentang nikmat syukur. Tentang nikmat untuk syukur. Jangan hanya fikir pasal duit untuk syukur, tapi ingat tubuh badan yang Allah kurnia, Islam yang Allah bagi, kefahaman ketuhanan yang Allah bagi, keimanan yang Allah kekalkan sampai ke hari ini, peluang dan ruang yang Allah sediakan untuk kita berkhidmat demi agama, demi kebajikan, mencari syurga melebihi neraka, mengelak daripada pederhakaan kepada Allah, mengelak daripada kemaksiatan. Dan ini semua tuan-tuan adalah merupakan satu perkara yang perlu kita syukur kepada Allah. Bukan semua orang boleh ada hati untuk main masjid, nak duduk dalam keadaan i'tikaf, duduk depan kita untuk mengaji. Bukan semua orang dapat lagu ni. Bukan semua orang ada hati yang tergerak macam ni. Fashkuru ni'mat Allah, syukur banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala ni. Jangan jadi orang yang kufur. Jangan kata kami ni memanglah duduk sini dah tak ada apa nak buat. Jangan. Tuan-tuan, mahal harganya duduk dekat masjid. Mahal. Tiket wayang tuan-tuan mahal. Tapi tiket duduk dalam masjid free, tapi dia lebih mahal harganya di sisi Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga pertemuan kita ada barakah yang baik daripada Allah,
yang buruk daripada saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Moga-moga Allah rahmati kita, Allah beri keampunan kepada kita, Allah jadikan asbab kita jumpa hari ini, Allah ampunkan kita, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keampunan, Allah sayang kita, Allah lihat kita dengan pandangan kehambaan. Moga-moga Allah rahmati tempat sini, qaryah ini, Allah beri kita keberkatan atas duduk-duduk kita ni tuan-tuan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa minan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.